Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Wan Farida Akmal bin Wan Ismail, pensyarah EDUP 2102D. Baiklah, hari ini kami akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian budaya, sosio-budaya dan juga implikasinya kepada guru dan juga sekolah. Sebelum kita mengupas lebih lanjut lagi tentang topik ini, saya ingin sukacitanya saya ingin beritahu, iaitu kita juga telah menjemput seorang guru prasekolah yang sedang berkhidmat di sekolah kerajaan, iaitu Cikgu Syahidah daripada sekolah Sawah Datuk, untuk membantu kami mendapatkan beberapa pandangan mengenai isu ini, mengenai faktor-faktor kepelbagaian budaya dan juga implikasinya kepada guru dan juga sekolah. Kan guru-guru dan juga rakan-rakan pembentang untuk hari ini, iaitu saya Al-Izzati binti Muhammad Sulaiman, yang kedua adalah Nur Adiba binti Muhammad Alis, dan yang ketiga Wan Siti Nur Syuhada binti Wan Muhammad Ghazali. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi tentang tajuk ini, izinkan saya untuk lagukan sebuah syair, iaitu yang bertajuk Syair Aku Anak Malaysia. Aku Melayu, anak Malaysia, lahir di bumi yang kaya raya, bertuah sungguh rasa di jiwa, hidupku senang tiada sengsara, berbilang kaum bersatu padu, Islam dan Buddha mahupun Hindu, hitam dan putih atau kelabu, boleh berpakat mampu bersatu. Darilah Perlis hingga ke Johor, Sabah Sarawak sama tersohor, bumi Malaysia sudahlah masyhur, rakyat beramah berbudi luhur. Dunia ingin ku laung, langit Malaysia aku bernaung, bangga berbakti nama dijunjung, negara tercinta yang ku sanjung. Malaysia ini amat ku cinta, tempat lahirku membina cita, teruslah aman itu ku pinta, bahagia hidup sesama kita. Okey, baiklah. Itu adalah syair Malaysia tercinta. Daripada syair ini dapat kita bayangkan bahawa Malaysia ini adalah satu negara yang mempunyai berbagai kaum, agama dan juga budaya. Baiklah, di situlah terjadinya sosial budaya dalam kelompok di Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk menanyakan soalan kepada guru prasekolah SK Sawah Datuk, iaitu Cikgu Syahidah, untuk menerangkan, memberi pendapat tentang faktor-faktor faktor sosial budaya yang terdapat dalam komuniti di sekolah. Baiklah Cikgu, apakah faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya dalam komuniti sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Saidah binti Muhammad Saimi dari SK Sawah Datuk, Mersing Johor. Baik, ada soalan yang diajukan pada saya. Jadi saya akan jawab soalan itu berdasarkan pengalaman yang baru 8 tahun dan juga pengetahuan saya lah. Baik, soalan pertama yang diberi kepada saya adalah bagaimana faktor yang mempengaruhi sosial budaya, kepelbagaian sosial budaya di sekolah, dalam komuniti sekolah.
Baik, seperti yang kita sedia maklum, Malaysia memang terdiri daripada pelbagai kaum ataupun terdiri daripada pelbagai etnik. Jadi kat situ, bila kat sekolah pun sama. Dari segi sosial budaya tu wujud bila murid terdiri daripada pelbagai kaum ataupun pelbagai etnik. Dari segi struktur sosial murid, struktur sosial ni lebih kepada sosioekonomi murid. Ada murid yang datang daripada keluarga yang berpendapatan tinggi dan ada murid yang datang daripada keluarga berpendapatan rendah. Seterusnya perbezaan dari segi agama, dari segi adat resam, dan seterusnya dari segi bahasa. Baik. Terima kasih cikgu. Okey, daripada penerangan cikgu itu tadi, saya boleh mengatakan bahawa faktor-faktor kepelbagaian budaya ini kita boleh bahagikan kepada beberapa aspek. Jadi, pertama saya akan kupaskan daripada aspek murid. Iaitu yang pertama dari aspek murid ialah bahasa komunikasi. Baiklah, dekat sekolah terdapat pelbagai dialek yang berlaku, iaitu bila kita bercampur dengan satu sekolah ada berbagai dialek, itu dialek daripada Pantai Timur, daripada Sabah, daripada Johor ataupun daripada Semenanjung. Okey, bila kepelbagaian dialek ini bercampur dalam satu kawasan, dia akan berlakunya pertembungan dan juga pergaduhan kerana mungkin murid-murid tidak faham apa percakapan antara satu sama lain. Itu murid-murid juga kurang faham dan keliru apabila cikgu memberikan arahan dan mereka tak faham dengan arahan yang cikgu berikan. Jadi di sini boleh terjadinya kepelbagaian sosio budaya dan juga isu lah. Baiklah, seterusnya adalah faktor-faktor dari segi murid adalah seperti yang Cikgu Syah kata adalah daripada kelas sosial. Baiklah, kelas sosial ni iaitu murid-murid ni berbagai datang daripada golongan, iaitu golongan atasan dan juga golongan bawahan yang mempunyai jurang pendidikan yang sangat banyak. Okey, apa yang kita nampak adalah bila ibu bapa ni ataupun murid-murid ini mempunyai jurang sosial yang tinggi, iaitu bila dia adalah golongan daripada golongan atasan, iaitu anak orang kaya, dia mudahlah untuk mendapatkan sesuatu keperluan dalam pembelajaran. Bila kita minta beli sesuatu untuk memudahkan dia untuk belajar, mudahlah bagi mereka golongan atasan ni untuk membelinya atau untuk memperolehinya. Tapi banding dengan golongan bawahan, mereka mempunyai sedikit kesukaran untuk memenuhi permintaan untuk membeli buku yang mahal-mahal ataupun memenuhi kehendak anak-anak ni. Jadi berlakunya perbezaan antara mereka, iaitu mengikut kelas sosial, iaitu golongan atasan mungkin akan lebih maju ke hadapan daripada golongan kelas bawahan. Seterusnya adalah berlakunya yang seterusnya adalah dikupas, iaitu adanya pelbagai kaum. Ya, seperti mana kita tahu Malaysia ni mempunyai 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi berlakunya kat situ pelbagai kaum di Malaysia. Jadi berlakulah pelbagai budaya dan adat resamnya. Mungkin dekat rumah caranya begini, bila dekat sekolah dia terbawa budaya di rumah ke sekolah. Jadi dia berlakulah kepelbagaian, iaitu murid mungkin berinteraksi mengikut kaum sehingga menyebabkan perkauman, iaitu murid Melayu berinteraksi dengan murid Melayu, berkawan dengan murid Melayu saja, Cina kawan dengan Cina, India kawan dengan India. Dan juga budaya dan bahasa kita juga berbeza, iaitu Cina akan bercakap bahasa Mandarin, kalau Melayu cakap bahasa Melayu, dan Cina akan cakap bahasa Tamil. Jadi benda ni akan mempengaruhi kepelbagaian budaya. Baiklah, seterusnya adalah saya akan menjemput rakan saya Nur Adibah untuk menerangkan lebih lanjut lagi berkenaan faktor-faktor kepelbagaian budaya ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adibah binti Umar Alis dan insya-Allah hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan faktor-faktor kepelbagaian sosial budaya dan implikasi terhadap komunikasi sekolah serta pendidikan. Tapi sebelum tu kami ada bertanyakan soalan kepada beberapa soalan kepada Cikgu Suhaida, dan antara soalannya ialah
Okey, soalannya berbunyi, apakah proses yang diamalkan di sekolah untuk menyatupadukan pelbagai kaum? Okey, dan pada pendapat Cikgu Suhaida, mengatakan iaitu ianya adalah proses pertama dari segi kepimpinan pentadbiran dulu. Pentadbiran dulu yang perlu memainkan peranan yang penting bagi memastikan semua guru melayani murid dengan sama adil, tanpa mengira kaum, agama dan seterusnya. Baru guru memainkan peranan memastikan semua murid bergaul tanpa mengira bahasa, etnik dan beri kefahaman kepada murid untuk mengelakkan prejudis pada sesebuah kaum dan konsep kita sebagai orang Malaysia. Betul tu, saya setuju dengan pendapat guru Cikgu Suhaida ni, yang mana semestinya sebagai pentadbir sekolah perlu memainkan peranan yang penting bagi murid-murid dapat layanan yang sama rata, layanan yang adil lah nak kata kat sini. Kat sini maksudnya guru tak bolehlah kita merasakan okey, yang ni Melayu kena lain lebih sikit, yang ni Cina kena kurang sikit atau India kurang sikit, tak boleh. Sebagai seorang guru perlu adanya sikap adil. Dekat sini adalah pentadbir lah memainkan peranan penting bagi memastikan guru tu sentiasa adil dalam setiap pengajaran yang disampaikan kepada setiap murid. Dan insya-Allah saya akan membentangkan kesinambungan bagi faktor kepelbagaian sosio budaya dalam faktor sekolah. Faktor sekolah terbahagi kepada 4. Yang pertama bangsa, yang kedua bahasa, yang ketiga struktur sosial, yang keempat kepercayaan adat desam dan budaya. Okey, bagi bangsa iaitu sekumpulan manusia yang sama asal usulnya, iaitu sama asal usulnya, rupa dan sifat, iaitu kaum Cina dan India. Okey. Seterusnya bagi faktor sekolah, bagi bahasa saya akan terangkan lebih lanjut lagi berkenaan integrasi sosial. Terbahagi kepada 3. Yang pertama akulturasi, iaitu penerimaan unsur kebudayaan dari kebudayaan yang berbeza. Yang kedua adalah asimilasi, iaitu ada 2 perkara, iaitu penyatuan antara kumpulan etnik hingga terbentuknya budaya dan identiti yang sama. Okey, yang kedua adalah etnik minoriti menerima identiti etnik secara majoriti. Contohnya kita boleh katakan kat sini penerimaan semua kaum, iaitu di sekolah lah contohnya guru-guru perlu memakai baju kurung. Itu adalah satu penerimaan yang semua boleh terima. Okey, yang ketiga adalah amalgamasi, iaitu campur aduk identiti kebudayaan pelbagai kaum. Yang kedua, membentuk budaya dan rasa baru. Contohnya perkahwinan campur. Ianya juga meyakinkanlah kita semua untuk membentuk budaya dan rasa yang baru. Tak semestinya Melayu akan berkahwin dengan Melayu. Ada juga Melayu kahwin dengan Cina pun ada. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bahasa, iaitu yang pertama adalah satu sistem simbol bunyi arbitrari dipersetujui dan digunakan sekelompok manusia untuk berkomunikasi. Dan yang kedua adalah alat budaya yang menghubungkan sesama manusia. Okey. Dan menurut bahasa yang ketiga adalah bahasa penghantar utama di institusi pendidikan dalam Akta Pendidikan 1996. Okey, yang keempat adalah murid pelbagai kaum dan etnik menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan. Dan yang kelima adalah ia berkebolehan semula jadi manusia. Okey, seterusnya adalah struktur sosial. Terbahagi kat sini adalah contoh struktur sosial terbahagi kepada 3, Melayu, Cina dan India. Dan saya akan terangkan satu persatulah. Dan menurut bangsa Melayu terdapat 4 contoh struktur sosial. Yang pertama kelas atasan, yang kedua kelas menengah, yang ketiga kelas pekerjaan dan yang keempat adalah kelas bawahan. Itu bagi kaum Melayu. Bagi kaum Cina pula ada 4 juga. Dan yang pertama adalah kumpulan intelektual, yang kedua adalah pejabat awam termasuklah tentera, yang ketiga kumpulan petani dan yang keempat adalah kumpulan peniaga. Okey, bagi struktur sosial yang ketiga adalah kaum India, iaitu terdapat 4 ciri-cirinya jugalah. Yang pertama Brahmin, yang kedua Satria, yang ketiga Vaishya dan yang keempat Sudra. Seterusnya bagi kepercayaan adat, resam dan budaya. Okey, saya pecahkan kepada 3 lah. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan ni secara umumnya adalah akuan yang sebenar-benarnya terhadap sesuatu perkara. Biasanya seseorang tu menaruh kepercayaan lah kepada sesuatu perkara tu dan akan disertai oleh perasaan pasti atau kepastian terhadap perkara berkenaan.
Okey, dan yang kedua adalah dalam konteks agama pula, kepercayaan adalah sebahagian daripada batu asas pembangunan moral, iaitu akidah dan akhlak. Okey. Bagi adat resam pula adalah bermaksud aturan yang biasa, iaitu kebiasaannya lah. Okey, manakala resam pula bermaksud peraturan yang menjadi sesuatu adat. Peraturan juga telah diamalkan daripada sejak turun-temurun lagi dalam sesebuah masyarakat. Di mana secara umumnya adat resam merujuk kepada kebiasaan cara hidup yang diwarisi secara turun-temurun. Okey, yang ketiga, budaya. Budaya ni adalah satu cara hidup orang ramai, termasuk pemikiran, nilai kepercayaan. Okey, dan antara ciri-ciri budaya ada 7. Yang pertama, ciri-ciri budaya perlu dipelajari. Yang kedua, perlu dikongsi. Yang ketiga, bersifat sejagat. Yang keempat, boleh diwarisi. Dan yang kelima, boleh berubah-ubah. Yang keenam, mempunyai unsur simbolik. Dan yang ketujuh adalah mempunyai kuasa moral yang menimbulkan kefahaman dalam masyarakat. Okey, seterusnya slide saya akan menerangkan tentang implikasi kepada murid pula. Okey, implikasi kepada murid ada 6 perkara. Yang pertama, gaya belajar dan berfikir. Yang kedua, kaum etnik. Yang ketiga, bahasa dan komunikasi. Yang keempat, penempatan kelas dan sosial. Yang kelima adalah gender. Okey, bagi gaya belajar dan berfikir, terdapat 3 gaya belajar pembelajaran asas yang umum, iaitu visual, audio dan kinestetik. Okey, kalau visual ni perlu mendengar, pelajar tu perlu mendengar dan melihat untuk memahami isi setiap pembelajaran. Kalau audio pula pelajar perlu mendengar baru dia dapat melaksanakan latihan yang guru berikan lah. Yang ketiga adalah kinestetik, iaitu perlu melibatkan dengan melakukan aktiviti membuat untuk menguasai pembelajaran. Maksudnya ada pelajar yang kaedahnya adalah kinestetik, perlukan aktiviti baru mereka memahami pembelajaran dengan lebih jelas sekali. Okey. Seterusnya adalah perbezaannya adalah bagi lelaki dan perempuan. Bagi pelajar perempuan, dia lebih banyak memerlukan bantuan guru untuk setiap pemahaman pembelajaran mereka. Bagi lelaki, cara mereka lain, iaitu cara mereka belajar dan berfikir kebanyakannya boleh berfikir secara cepat dan pantas. Okey. Seterusnya adalah kaum etnik. Kaum etnik ni pelajar yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik. Selalunya dia mengamalkan budaya dan cara berfikir dan pandangan dunia yang kurang sama daripada kaum-kaum yang lain. Selain itu, pemahaman dan kesedaran budaya lain hanya dipelajari melalui pembelajaran mereka. Okey, yang ketiga adalah proses penyesuaian diri akan menjadi suatu yang agak sukar kerana mereka tidak mendalami, tidak belajar, mereka tak akan dapat sesuatu pembelajaran tersebut. Okey, seterusnya adalah bahasa dan komunikasi, di mana bagi sesetengah pelajar hanya menguasai dialek, iaitu bahasa ibunda atau dialek semata-mata berkemungkinan memahami, dan mereka juga berkemungkinan mengalami masalah dalam pembelajaran lah, iaitu ia akan menyebabkan mereka kurang faham akan bahan yang mereka baca dan penerangan guru. Kadang-kadang dialek yang terlampau lain ni juga akan menyukarkan lagi lah setiap pembelajaran dan pengajaran yang pelajar akan hadapi. Seterusnya adalah penempatan kelas sosial, iaitu pelajar bandar dan pinggir bandar lebih terdedah kepelbagaian budaya dan etnik. Selain itu, terdapat budaya yang pelbagai berdasarkan sosioekonomi yang juga membentuk kelas sosial yang berbeza. Okey, bagi pelajar yang berkemampuan, mereka ni dia boleh pilih lah nak sekolah yang sedikit privasi dan mempunyai kemahiran yang lebih banyak lah kan. Berbanding dengan pelajar yang kurang berkemampuan, yang ia semata-mata bersekolah di sekolah kerajaan. Okey. Bukan nak kata kat sini perbezaan pembelajaran, tidak, maksudnya dekat sini bila kanak-kanak tu berkemampuan, dia akan dapat lebih lah sikit setiap ilmu yang mereka dapat. Okey, seterusnya adalah gender, iaitu kebiasaannya pelajar perempuan lebih tekun dan dapat memberi perhatian kepada pembelajaran, iaitu selain itu mematuhi peraturan dalam bilik belajar dan sekolah. Okey, berbeza dengan pelajar lelaki, iaitu mereka ni akan menunjukkan prestasi mereka pada peringkat menengah, dan interaksi pelajar lelaki dan murid biasanya lebih baiklah dalam mata pelajaran, dan pelajar lelaki ini biasa fokus kepada pembelajaran mengira, dan kebiasaan pelajar lelaki agak lemah dalam mata pelajaran sastera dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Siti Nur Syuhada binti Wan Muhammad Ghazali. Seterusnya saya akan menerangkan tentang aplikasi terhadap guru dan sekolah berkaitan dengan
kepelbagaian sosial budaya. Saya akan kupaskan sedikit berkaitan dengan teori perkembangan sosial budaya, iaitu daripada Liz Vygotsky yang mengatakan bahawa zon perkembangan proksimal iaitu ZPD dan scaffolding melalui interaksi sosial dan akan dapat memudahkan perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak ini juga harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam fikiran mereka sendiri. Selain itu juga kanak-kanak haruslah berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara iaitu eksternal menjadi kepada internal. Oleh itu sebagai seorang guru dalam psikologi pendidikan, implikasi bagi seseorang guru itu terhadap sosial budaya ini di sekolah bukanlah seseorang yang serba tahu, melainkan dari dialog dan interaksi keduanya lah yang lebih penting untuk membolehkan kanak-kanak memahami persekitarannya, iaitu dalam kepelbagaian sosial budaya. Kita lihat apakah yang perlu dilakukan oleh guru terhadap kepelbagaian sosial budaya, iaitu peranan dan implikasi kepelbagaian sosial budaya ini melalui guru, iaitu yang pertama kita boleh lihat berkaitan dengan penerimaan dan layanan adil, yang kedua iaitu strategi pengajaran, yang ketiga berkaitan dengan pengurusan bilik darjah, yang keempat berkaitan dengan aspirasi guru, dan yang kelima iaitu pemilihan bahan sumber. Penerimaan dan layanan yang adil, guru seharusnya lah melayan semua murid dengan sama rata, dan juga sebagai seorang guru kita perlulah mengelakkan diskriminasi dan pelabelan bagi setiap murid. Selain itu juga kita perlulah mengajar tanpa membezakan bangsa murid, iaitu sama ada murid itu daripada kaum Cina, India, Melayu dan sebagainya. Seterusnya bagi strategi pengajaran, semua murid ini berpeluang mengambil bahagian dalam setiap aktiviti. Maksudnya guru memberi peluang kepada murid dalam melakukan sesuatu aktiviti yang dijalankan dalam sekolah, dalam kelas. Selain itu juga tidak mengelompokkan murid mengikut kaum dalam satu kumpulan. Namun ia mengamalkan strategi pembelajaran secara kooperatif. Maksudnya kita sebagai guru ni tidak bolehlah membuat kelompok bagi setiap kaum. Maksudnya semua murid ni kita campurkan sekali. Seterusnya suasana pembelajaran yang interaktif dan terbentuk. Bagi pengurusan dalam bilik darjah pula, sebagai guru ni kita perlu membentuk komuniti pembelajaran yang mesra, yang mana guru ni pandai handle murid dalam kelas walaupun berbilang kaum dalam sesuatu kelas. Jadi guru perlulah memainkan peranan yang penting dalam membentuk komuniti pembelajaran yang mesra. Dan selain itu kita sebagai seorang guru juga perlulah menggunakan penggunaan bahasa yang standard, iaitu kalau dalam kelas sebagai seorang guru perlulah menggunakan, kalau kita ngajar dalam subjek bahasa Melayu, kita perlulah dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi bahasa yang kita lontarkan perlulah menggunakan bahasa yang standard, iaitu bahasa Melayu. Seterusnya semua murid berpeluang mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan. Maksudnya apa yang guru lakukan setiap aktiviti dalam kelas itu, murid-murid haruslah sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti, tak kira bangsa, kaum. Seterusnya membuat kajian melalui sosiometrik berkaitan dengan aspirasi guru, iaitu guru ni tidak haruslah membuat jangkaan berdasarkan kelas sosial, jantina, bangsa atau prestasi, yang mana guru ini sebagai pembimbing yang memberi peranan dalam menggalakkan murid-murid melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu juga perhatian dan penghargaan yang penuh daripada guru terhadap peningkatan usaha hasil belajar yang ditampilkan oleh murid-murid, yang mana guru itu tidak memandang daripada jenis jantina, sosial dan bangsa atau prestasi setiap murid. Pemilihan bahan sumber, kita lihat pemilihan bahan sumber yang ada kaitan dengan budaya murid akan menyebabkan pembelajaran lebih berkesan, iaitu guru perlulah mencari, orang kata sesuaikan bahan sumber yang ada kaitan dengan budaya murid bagi menonjolkan aktiviti dan cara pembelajaran dan pengajaran dalam kelas lebih bermakna. Dan selain itu juga mengelakkan bahan sumber yang menyentuh sensitiviti kaum. Terusnya kita lihat berkaitan dengan implikasi kepelbagaian sosial budaya berkaitan dengan sekolah, iaitu ada tiga. Yang pertama jenis sekolah, yang kedua berkaitan dengan lokaliti sekolah, dan yang ketiga berkaitan dengan kepimpinan sekolah. Implikasi berkaitan dengan kepelbagaian sosial budaya, iaitu telah mewujudkan beberapa jenis sekolah, iaitu antaranya ialah sekolah jenis sekolah rendah, sekolah menengah kebangsaan agama SMKA, sekolah premier, sekolah bestari, sekolah pendidikan khas, sekolah sukan dan sekolah seni. Kita lihat berkaitan dengan sekolah rendah, yang mana pelbagai kaum telah diwujudkan melalui sekolah, iaitu antaranya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Bagi sekolah menengah pula ialah sekolah bersama penuh, iaitu SBP, sekolah menengah sains, sekolah menengah teknik SMT, sekolah menengah kebangsaan agama SMKA dan sekolah menengah kebangsaan iaitu SMK. Kita lihat pula berkaitan dengan sekolah menengah agama, iaitu melalui kepelbagaian sosial budaya ini telah mewujudkan sekolah menengah kebangsaan agama, yang mana sekolah ini telah menyediakan pendidikan Islam kepada murid yang beragama Islam, yang mana sekolah ini juga telah memupuk potensi murid dari segi minat, kreativiti, sasiah dan kepemimpinan para pelajar Islam. Selain itu juga melalui jenis sekolah premier ini kita lihat aplikasi yang berkaitan dengan kepelbagaian sosial budaya itu, yang mana sekolah premier ini mempunyai unsur sejarah dan tradisi kukuh yang memberi sumbangan kepada negara sejak penubuhannya. Begitu juga melalui sekolah bestari, sekolah yang mempunyai kebentuk yang menarik, infrastruktur yang lengkap dan terletak dalam kawasan yang strategik. Bagi sekolah pendidikan khas pula, implikasi terhadap sosial budaya, setiap sekolah pendidikan khas ini menyediakan pendidikan khas kepada murid yang bermasalah, iaitu tidak kira dari segi fizikal ataupun mental. Manakala bagi sekolah sukan pula, implikasi yang kita dapat lihat
mengumpulkan atlet murid yang berpotensi supaya bakat cemerlang, sukan dan akademik dapat dipupuk, dipertingkatkan di bawah bimbingan jurulatih yang berdedikasi serta guru-guru akademik yang terpilih. Bagi sekolah sukan juga, implikasi dia terhadap sosial budaya melihat kepada pengawasan yang tersusun dan cekap, peningkatan prestasi akademik dan sukan dapat diseimbang dan disepadukan, dan juga mengikut konsep sekolah bersama penuh yang dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan sukan dan akademik. Okay, seterusnya, bagi sekolah seni, implikasi berkaitan dengan kepelbagaian budaya ini pula, sekolah ini telah menyediakan kemudahan menggilap dan mengharap potensi dan bakat seni generasi pelajar untuk menceburi aktiviti kesenian dan kebudayaan tanah air secara aktif dan kreatif. Lokaliti sekolah, iaitu kedudukan sekolah sama ada di luar atau di bandar, juga dipengaruhi oleh sosial budaya tempatan. Okay, kita lihat berkaitan dengan sekolah yang berada di bandar. Kebanyakannya sekolah ini disertai oleh pelbagai latar belakang sosial budaya, iaitu kelas sosial dan etnik. Okay, bagi sekolah-sekolah luar bandar ini dan pedalaman biasanya merangkumi salah satu atau dua kaum etnik yang mempunyai taraf sosioekonomi yang rendah. Okay, sekolah luar bandar ini juga kita lihat sering menghadapi masalah kekurangan guru, pertukaran guru yang kerap dan prestasi pencapaian yang rendah. Okay, bagi sekolah bandar ini juga dipengaruhi oleh aspek sosial budaya setempat yang terbatas. Implikasi sosial budaya yang terakhir yang berkaitan dengan sekolah, kita lihat berkaitan dengan kepimpinan sekolah, yang mana dalam kepimpinan terbentuknya gaya yang membentuk kepimpinan pengurusan sekolah yang menentukan bahawa kejayaan sesebuah sekolah. Selain itu juga iklim sekolah yang mesra, bermotivasi dan kerjasama pasukan banyak dipengaruhi oleh pemimpinnya. Dan yang terakhir, pengurus yang mempunyai kerjasama baik dengan komuniti dan PIBG juga boleh mempengaruhi kejayaan sekolah. Okay, kita dapat lihat dan kita dapat simpulkan bahawa budaya atau sebaliknya sesebuah institusi sekolah bergantung kepada gaya kepimpinan pengurus sekolah itu sendiri. Okay, bagi pengurusan yang baik dapat mewujudkan iklim sekolah yang mesra, dapat memotivasikan dan memberi sebuah pasukan yang bersatu padu, dan bagi melihat kepada kerencaman sosial budaya ini boleh dimanfaatkan untuk mencapai matlamat sekolah. Okay, yang mana kita lihat juga keutamaannya ialah saling bekerjasama antara sekolah dan komuniti, khusus melalui peranan iaitu persatuan ibu bapa dan guru, iaitu PIBG dapat memanfaatkan sesebuah sekolah, iaitu dalam kepimpinan sekolah. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.